Komunikasi dan Digital. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Datuk yang dipertua, kerajaan memahami keperluan kesalin hubungan internet untuk semua rakyat dan ini telah mendorong kerajaan untuk membuat penaik tarafan infrastruktur jalur lebar di seluruh negara termasuklah di kawasan hulu sungai dan pendalaman yang sedang diperluaskan secara berperingkat. Di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, setakat suku kedua tahun 2023 di Parlimen Lubuk Antu, sebanyak 2 buah daripada 37 buah menara telah siap dan beroperasi di Marut Baro dan Jelukong. Baki 35 buah menara masih di pelbagai peringkat pelaksanaan. Selain itu, 52 buah stesen pemancar yang dirancang untuk dinaik taraf telah siap sepenuhnya. Seterusnya, 543 daripada 2,820 premis telah tersedia dengan sambungan gentian optik serta kesemua 26 lokasi yang dirancang untuk perkhidmatan jalur lebar melalui satelit BWA telah siap beroperasi. Kesemua inisiatif yang dirancang dijangka akan siap dan beroperasi secara berperingkat pada penghujung tahun 2025. Kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Present (POP) dengan izin hak gentian optik. Secara keseluruhannya, jumlah POP di Sarawak adalah sebanyak 741. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 25 POP berada di kawasan berhampiran sekolah luar bandar di Parlimen Lubuk Antu dengan 2 POP terlibat dengan pelaksanaan POP Fasa 1 manakala baki 23 POP di bawah Fasa 2. Kerjasama daripada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur komunikasi adalah amat diharapkan agar perkhidmatan dapat diterima dengan lebih cepat. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri atas jawapan. Saya berharap benar-benar telekomunikasi ini dapat diselesaikan dengan keadaan segera. Soalan tambahan saya, Tuan Menteri, apakah cabaran serta rintangan yang dihadapi oleh kontraktor dalam kerja-kerja pemasangan menara pemancar, terutama di kawasan-kawasan hulu sungai yang bergunung ganang, terutama di kawasan Lubuk Antu. Dan juga saya ingin bertanya berkenaan dengan pusat ekonomi digital, sejauh manakah peranan PEDI membantu para pelajar dan masyarakat di luar kawasan luar bandar, dan apakah kejayaan PEDI dalam melahirkan ikon usahawan PEDI dari kalangan penduduk tempatan khususnya kawasan Lubuk Antu. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Kesulitan ataupun masalah yang dihadapi oleh kontraktor hasil untuklah kawasan pendalaman di Lubuk Antu adalah sepertilah bagaimana kita mendapatkan lokasi yang sesuai bagi memenuhi keperluan teknikal sepertilah keperluan garis penglihatan, line of sight dengan izin bagi isyarat rangkaian terutamanya di kawasan yang berbukit bukam. Ya. Selain daripada itu, kerana di kawasan pendalaman, kebanyakan tapak yang terlibat adalah native land. Jadi kontraktor juga menghadapi masalah dan cabaran untuklah menggena pasti siapa pemilik dan jugalah akhirnya dapatlah persetujuan daripada mereka supaya menara bolehlah didirikan di tempat tersebut. Selain daripada itu, sepertilah tiada jalan akses yang bertar dan jugalah sambungan elektrisiti juga merupakan cabaran yang dihadapi semasalah pelaksanaan jendela ini. Untuklah soalan kedua tentanglah apalah fungsi pusat ekonomi digital. Fungsi pusat ekonomi digital ini adalah satu tempat di mana kita bolehlah menyediakan khusus untuklah membantulah penduduk-penduduk berhampiran supaya bolehlah membantu mereka untuk promote dan juga produk mereka dalam platform online dan
juga lah menjadi seorang e-vendor. Untuk di bawah Parlimen Lubuk Antu, kami mempunyai 2 buah padi, satu di Lubuk Antu dan satu lagi di Engkili, dan dua-dua ini adalah mempunyai ikon padi. Di Lubuk Antu, ikon padi itu adalah bernama Linda Anak Jatin, dan produk yang beliau jual dalam platform online ini adalah minyak wangi, minyak angin dan madu keluduk. Dan selain daripada itu, untuklah padi di Engkili, ikon padi bernama Sagu Anak Encan, dan produk beliau adalah kopi darah lawal. Kita percaya bahawa padi memang bolehlah membantu usahawan-usahawan kita yang datang dari kawasan pendalaman supaya produk mereka bolehlah dijual ke seluruh negara dan sebenarnya di luar Malaysia juga. Jerai. Ya. Terima kasih Speaker. Sehubungan dengan di pendalaman, Parlimen Jerai pun suka untuk mohon penjelasan tentang jendela dua. Adakah telah berlaku bermula ataupun telah dilaksanakan di kawasan pendalaman? Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Untuk maklumat Yang Berhormat, jendela kita sekarang baru masih tengah melaksanakan jendela fasa 1. Jadi fasa 2 belum kita mulakan kerana kita masih inginlah mengenal pasti lokasi, dan kedua adalah apa mekanisme ataupun teknologi yang kita nak guna pakai. Kerana sekarang denganlah teknologi satelit, mungkin ada site yang kita rasa lebih sesuai untuk kita lah pasang satelit untuklah memberi akses kepada internet, selainkan untuklah mendiri sebuah menara, kerana untuk mendiri sebuah menara kosnya dan tinggi, dan untuk kawasan pendalaman memang ada kesulitan apabila tak ada akses route yang bertar dan sebagainya. Jadi untuk jendela fasa 2 masih di peringkat rancangan, dan akhirnya di sini saya juga nak memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa minggu yang lalu, iaitu 23 hinggalah 25 hari bulan Oktober, MCMC telah datang ke Dewan Parlimen ini untuk mengadakan kaunter. Jadi di sini saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada 111 orang ahli yang berhormat yang telah melawat kaunter MCMC untuk dapat dosis kawasan mereka, dan jugalah buat aduan lah, bawalah isu-isu kawasan mereka ke kaunter MCMC. Sekian jawapan saya. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat